Kami dari kumpulan 3 ingin membawa anda semua untuk mengenali apa itu humanoid. Ahli kumpulan kami ada 6 orang iaitu Suziati, Nur Hartini, Wan Nur Farhana, Nurul Atika, Fatih Nadira dan Beh Mempoh. Apakah yang dimaksudkan dengan humanoid? Menurut Pusat Rujukan Pensuratan Melayu 2022, perkataan humanoid didefinisikan sebagai robot manusia. Dari sudut etimologi, robot humanoid yang mirip kepada manusia dan hampir menyamai beberapa tugas yang dimiliki oleh manusia. Robot humanoid hanya dapat melakukan apa yang diprogramkan untuk dilakukan dan tidak mempunyai kelakuan semula jadi. Salah satu penciptaan robot humanoid adalah seperti Sophia yang dicipta oleh satu syarikat yang bernama Hanson Robotics pada tahun 2016. Latar belakang humanoid, di sini saya akan menceritakan serba sedikit sejarah pembangunan humanoid pada zaman Perang Dunia. Pada tahun 1949, ahli biologi Jepang Makoto Nishimura membuat humanoid yang mampu mengubah ekspresi, menggerakkan tangan dan kepalanya berdasarkan tekanan udara. Robot tersebut diberi nama Gaku Tensoko yang dicipta pada Perang Dunia. Pembangunan humanoid selepas Perang Dunia pula iaitu pada tahun 1973, Profesor Ichiro Kato, seorang saintis di Universiti Waseda Jepun, telah membangunkan robot yang diberi nama Webot 1. Seterusnya, pembangunan humanoid pada era Perang Dingin pada tahun 1993, buat pertama kalinya syarikat gergasi Honda Jepun membangunkan prototipe humanoid yang dikenali sebagai P-Series. Pada tahun 1996, Universiti Tokyo pula membangunkan robot yang bernama Saika, humanoid dengan berat yang lebih ringan dan harga yang lebih berpatutan. Pembangunan humanoid dalam era milenium pula, Oktober 2017, masa depan humanoid kelihatan lebih baik dengan kemunculan robot Sophia, humanoid pertama dalam masyarakat ini. Manakala hasil pemerhatian kami telah mencuba robot yang bernama Ameka yang dihasilkan pada Disember 2022, ciptaan dari Amerika. Robot tersebut diberi nama Ameka yang dicipta mempunyai ekspresi muka yang realistik sehinggalah pada era milenium. Bagi hubungan agama dan manusia, setakat ini belum ada negara Islam yang turut melopori penyelidikan dan pembangunan robotik ini. Ia dikuasai oleh negara bukan Islam seperti Jepun, Amerika Syarikat, China dan Korea Selatan. Namun begitu, Islam tidak menghalang sama sekali manusia bagi membangunkan ilmu sains dan teknologi. Malahan ia menjadi tuntutan fardu kifayah. Berikut adalah peratusan pandangan masyarakat awam terhadap kaum pembangunan robot. Android robot dianggap sebagai patung manusia. Membina patung atau arcang manusia adalah jelas hukumnya haram kecuali untuk permainan dan pendidikan, pengajian dan pembelajaran. Teknologi kulit sintetik juga telah mendorong manusia untuk mencipta patung yang menyerupai seorang wanita, di mana akhirnya ia telah dijadikan sebagai pasangan hidup seperti yang telah dilaporkan di South China Morning Post. Patung manusia seperti itu adalah jelas haram di dalam Islam kerana ia telah menjadi perantara untuk berlebih-lebihan dan menyerupai orang musyrik dalam membuat patung walau patung tersebut tidak disembah. Kebanyakannya ia hanya sekadar sebuah ciptaan bagi memenuhi kehendak nafsu manusia. David Levy, seorang pakar terkemuka dalam kecerdasan buatan, di dalam bukunya yang bertajuk Love Plus Sex with Robot: The Revolution of Human-Robot Relations, yang membincangkan tentang hubungan manusia dengan robot pada tahun 2007, mengatakan bahawa penampilan robot pada masa akan datang adalah sangat menyerupai manusia dalam rupa,
kongsi dan kepribadian sehingga sebahagian manusia akan jatuh cinta kepada robot, berhubungan seks dengan robot dan bahkan menikahi robot. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan robot humanoid tidak menerima implikasi dari sudut perundangan, meskipun mereka secara zahirnya mempunyai ciri-ciri yang sama seperti manusia. Namun hakikatnya mereka sama sekali tidak layak untuk menerima sebarang hak dan bertanggungjawab atas kesalahan mereka. Antara faktornya ialah, faktor pertama ialah humanoid tidak mempunyai kelayakan dari sudut ahliyah al-wujud. Ahliyah al-wujud adalah sifat kecekapan seseorang untuk menerima hak-hak dan menjadi haknya, tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajipan. Dari segi fitrah, kejadiannya adalah jelas berbeza dengan manusia. Kewujudan robot ini adalah terhasil menerusi ilham dan kepintaran manusia dalam meningkatkan kualiti hidup mereka. Robot humanoid tidak memiliki elemen al-dimah sebagaimana terdapat pada manusia. Ketiadaan elemen ini yang menghubungkan aspek-aspek yang lain seperti teologi, metafizik dan keterikatan undang-undang menyebabkan robot tidak mempunyai kapasiti sebagaimana manusia biasa. Faktor yang kedua ialah humanoid tidak menepati kriteria syahsiyah tarbiyah yang berasal daripada perkataan bahasa Arab seperti pendidikan. Robot humanoid bukanlah bertindak sebagai institusi yang mewakil mana-mana kumpulan individu untuk merealisasikan hasrat mereka. Sebaliknya, ia dicipta sebagai salah satu objek yang boleh dijadikan sebagai aset dan alatan untuk dimiliki oleh mana-mana individu mahupun syarikat. Robot juga tidak mempunyai status yang jelas dari sudut perundangan. Setiap ciptaan sains dan teknologi mempunyai kebaikan dan keburukannya tersendiri. Antara kebaikannya adalah, kebaikan yang pertama adalah dapat memudahkan kerja-kerja harian di rumah, seperti robot humanoid yang merupakan peralatan elektrik dan elektronik di rumah dapat membantu tugas rumah tangga, suri rumah tangga untuk melaksanakan kerja-kerja harian. Kebaikan yang kedua adalah sumbangan dalam sektor perindustrian. Robot dapat melakukan sebarang kerja tanpa melakukan kesilapan kerana ia telah diprogramkan dan ia tidak berasa penat walaupun tiada waktu untuk rehat. Produktiviti sesebuah kilang juga meningkat kerana kualiti barangnya yang dikekalkan dan banyak yang boleh dihasilkan melalui penggunaan teknologi ini. Kebaikan yang ketiga adalah robot dapat digunakan untuk kerja-kerja yang berisiko tinggi seperti dapat mengesan bom dan pengintip di bawah tanah dengan tepat. Robot juga dapat bekerja di bawah keadaan panas ataupun dalam keadaan yang meliputi bahan kimia yang berbahaya. Ini kerana dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa pada manusia. Selain itu, antara keburukan humanoid adalah robot humanoid tidak fleksibel. Ini kerana robot tidak mampu melakukan kerja-kerja selain yang diprogramkan pada sistem mereka. Yang kedua, mereka memerlukan kos yang tinggi untuk mengemaskini sistem. Sekiranya majikan ingin mengemaskini program pada robot tersebut kepada sistem yang baru, sudah pasti kos yang tinggi diperlukan. Yang ketiga, robot tidak berfikir secara abstrak ataupun kreatif kerana ia tidak sesuai untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, perasaan dan psikologi seperti peguam, kaunselor dan pegawai perhubungan awam. Yang keempat, ia menjadikan manusia tidak berinisiatif, seperti manusia terlalu bergantung kepada robot ataupun melakukan pelbagai kerja akan mengakibatkan manusia menjadi pasif ataupun berat tulang. Peranan humanoid dalam kehidupan: menjaga keselamatan rumah dan keluarga, mempermudahkan kerja dan urusan manusia, membantu urusan harian, membantu melakukan kerja rumah, membantu mengangkat barang yang berat dan banyak, menjadi teman yang menghiburkan ketika bosan dan sedih,
membantu melakukan pembedahan yang sukar dilakukan oleh manusia. Robot humanoid ialah ciptaan revolusioner teknologi kecerdasan buatan manusia bermula daripada boneka fantasi manusia kepada robot automatik. Sebelum kami mencipta robot, kami menggunakan boneka untuk membuat persembahan sebagai pengganti kepada manusia. Generasi pertama robot ialah mesin mekanikal yang dibina oleh manusia, seperti arca Yunani kuno Hermes atau alat muzik mekanikal Cina purba. Generasi kedua robot adalah berasaskan komputer. Ia dibuat pada komputer tanpa kehadiran fizikal sebenar. Ini termasuk pembantu maya dan permainan komputer. Robot humanoid kini menjadi kenyataan. Ia digunakan setiap hari dan ia berada di sini untuk kekal. Terdapat 3 generasi robot yang sudah digunakan hari ini. Mereka adalah robot generasi ketiga. Generasi ketiga robot adalah sama seperti generasi kedua kerana mereka semua berautonomi sepenuhnya. Tetapi mereka mampu belajar dan menyesuaikan diri, sama ada untuk meningkatkan kualiti hidup atau untuk tujuan keselamatan. Membantu manusia memudahkan kerja seharian. Robot juga tidak dapat melakukan sebarang kesilapan kerana telah diprogramkan. Ia tidak berasa kepenatan walaupun tiada waktu untuk berehat. Produktiviti sesebuah kilang juga meningkat kerana kualiti barangannya dapat dikekalkan dan banyak dihasilkan. Robot dapat mengesan bom dan pengintip di bawah tanah dengan tepat. Robot juga dapat bertugas dalam situasi yang panas atau keadaan yang meliputi bahan kimia yang berbahaya. Ini dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa manusia. Islam tidak menghalang sama sekali manusia untuk membangunkan ilmu sains dan teknologi, malahan ia menjadi tuntutan fardu kifayah. Patung manusia menyerupai manusia dalam rupa. Fungsi dan kepribadian adalah jelas haram di dalam Islam kerana ia telah menjadi perantara untuk berlebih-lebihan. Ia adalah hak Allah untuk mencipta makhluk hidup, bukan milik kita. Kebanyakannya sekadar sebuah ciptaan untuk memenuhi kehendak nafsu manusia. Permasalahan anggapan seterusnya adalah isu meniru ciptaan Tuhan. Walau bagaimanapun, dari perspektif globalisasi, trend robot humanoid adalah roket bergerak yang tidak boleh dihentikan, tetapi kita boleh menggunakan undang-undang untuk menghadkannya. Supaya kita tidak melanggar pantang larang Allah dan membawa kepada kemusnahan manusia. Seperti yang tercatat dalam Genesis pukul 1:27, Tuhan memberkati Adam dan Hawa dengan kecerdasan yang tidak diberikannya kepada makhluk lain. Untuk ini, kita harus mematuhi kekangan kecerdasan diri robot yang tidak dapat dihentikan.